نعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung perbincangan kita Waalaikumsalam. ayat 102 surah Baqarah. Jadi kita sambung okey sampai takfur. Okey. Saya baca ada terjemah ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka telah mengikuti Ah, okey sekejap. dan ikut Aini baca. Siapa Aini tengah baca? Aini terjemah? dan mereka telah mengikut akan apa yang tatlu yang dibacakan oleh syaitan Hmm. ke atas muka muka tu apa? Pemerintah Kerajaan. muka Mulki kerajaan 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 Sulaiman. Okey. Sulaiman Ah. Okey, wa ma kafara dan Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Orang lain pula. Siapa? Dan tidaklah uh, dia Sulaiman kafir. Hmm. Kufur. Akan Tidaklah tetapi Sulaiman, tidaklah Sulaiman kufur. dia kufur, akan tetapi setan itulah mereka yang kufur. Okey. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. mereka telah mengajarkan akan manusia ilmu sihir Okey, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. dan apa Dan yang apa telah diturunkan ke atas dua malaikat di Babil Harut dan Marut Iaitu apa, malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. dan tidaklah kedua malaikat mengajarkan dari seorang sehingga keduanya mengatakan sesungguhnya tidak lain kami adalah fitnah maka Fitnah janganlah tu apa? engkau Fitnah. ujian Ujian, okey. ujian Ha, maka janganlah kalian ingkar okey. kufur Kalau ingkar, kalau kufur, okey. Baik, sampai itu minggu lepas. So hari ini فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Daripada فَيَتَعَلَّمُوا. maka mereka فَيَتَعَلَّمُوا. ya, يَتَعَلَّمُونَ. Okey. Mufradat maka mereka 715. belajar dari kedua malaikat tersebut Ini tak belajar apa lagi kan? yang Minggu depan tak belajar lagi kan? belum Belum. Ini saya nak ajar. Bukan untuk oh terjemah, ni untuk ya. kita belajar. Mufradat. Buka dekat phone. Okey, yata'allamuna la fi'il mudhari'. Yata'allam. Yata'allam tu belajar. Kan? Dia lain dengan allama tu mengajar.
Yata'allam belajar. Yu'allima belajar. Ni yata'allam belajar. Bila yata'allamuna maknanya mereka Belajar. belajar. Hmm. Okay. Daripada kata dasar alima. Jadi kita dah tengoklah. Yu'allima ni mereka mengajar. Yu'allimuna mereka mengajar. Yata'allamuna mereka belajar. Jadi beza. Kena dapat bezakan lah. Dalam bentuk fi'al mudhari'. Bila dalam bentuk fi'al mudhari' maksudnya berterusan. Maknanya masih ada lagi orang-orang yang belajar ilmu sihir ini. Diajar oleh syaitan. Sebab itu ada orang yang dia dengar dia dengar ataupun dia mimpi kan. Contohnya orang mengurut kan. Saya ada tanya seorang mengurut tu mana belajar macam mana, dia kata belajar kat mimpi kan. Hmm. Bila dia mimpi tu dia ada satu macam tok guru dia, lepas tu ada depan tu orang. Saya kata dia ni sakit gini 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 gini, urut dia macam mana. So dia ajarlah orang tu mungkin apa ngandung ke, cara untuk urut mengandung ke kan. Itu urut kan. Kalau ilmu-ilmu sihir pun ada juga kan. Maknanya diajar melalui bisikan daripada syaitan kan. Sama ada dia datangkan buku ataupun diajar dalam mimpi kan. So kita tak adalah mengalami benda tu kan. Tetapi ada orang yang memang belajar benda tu. Dia contohnya orang mengubat kan. Orang mengubat tu untuk syaitan daripada awal-awal lagi dia dah detect orang ni kan. Jadi orang ni mungkin jadi ada orang sakit, dia juga yang kacau, jin juga yang masuk dalam orang tu kan. Lepas tu orang pun kata ada orang boleh mengubat ke ni. Dia pun tak ada belajar apa-apa pun, memang selalunya orang ni tak belajar agama kan, tak belajar apa-apa kan. Tapi mungkinlah dia baca gitu gini puh sembuh. Oh dia pun aku boleh mengubat. Lepas tu orang lain pun tengok budak ni boleh mengubat. Lepas tu berterusanlah dia punya proses pembelajaran itu untuk belajar ilmu-ilmu yang salah tentang perubatan, tentang jadi bomoh, tentang nak sihir orang dan sebagainya. Kan? So benda itu adalah diajar oleh syaitan. Wa yata'allamuna minhuma, daripada mereka berdua. Kan? Minhuma mereka berdua iaitu daripada dua dua malaikat tu lah, Harut dan Marut tu. Kan? Minhuma. Kan? Minhuma. Dia dua perkataan min itu dari huma mereka berdua. Jadi disambungkan dalam ayat ini. Min huma. Jadi satu perkataan maksudnya mereka berdua. Kadang-kadang bahasa Arab dia dalam Quran disambungkan kedua-dua. Jadi yang ini adalah dia panggil apa dhamir mutasil. Mutasil maknanya bersambung. Sebentar. Min Ayat. daripada mereka berdua. Fayata'al maka mereka belajar mempelajari daripada mereka berdua apa yufarriquna dalam bentuk fi'il mudhari jamak, maksud mereka menceraikan, mereka memisahkan. Daripada kata dasar, kita dah lihat kata dasar tu faraqa, iaitu belah, pecah, bahagi kan, membezakan, iaitu nak pecahkan orang, nak pisahkan orang. Jadi kita dah lihat dah gunakan banyak kali, dah digunakan kata kalimah ini faraqa, furqan, fariqun, fariqan. Jadi dalam bentuk fi'il itu dia jadi yufarriquna, memisahkan, mereka memisahkan, bihi dengannya. Dengan apa? Dengan ilmu sihir itu. Sihir. Baina di antara al-mar'i wa zawjih. Mar'i adalah bentuk isim dan maksud lelaki. Daripada kata dasar mim ra alif, iaitu yang mempunyai sifat yang baik dalam dia merujuk kepada manusia. Salah satu daripada kata yang digunakan untuk merujuk kepada manusia iaitu seorang lelaki. Bainal mar'i. Al-mar'i maksudnya seorang lelaki. Wa zawjihi dan pasangannya iaitu isterinya. Jadi ayat itu berbunyi
fayata'allamu, maka mereka mereka belajar daripada mereka berdua apa yang mereka memisahkan dengannya di antara seorang lelaki dengan isterinya. Jadi ini adalah salah satu daripada ilmu sihir yang digunakan, yang diamalkan, yang diajar oleh syaitan kepada manusia. Kerana ini dapat markah banyak daripada iblis. Ada satu hadis ceritakan bagaimana iblis dapat report daripada apa anak-anak murid dia, anak-anak murid dia semua kata aku buat gini, aku buat begini. Dia pun kata dia pun okey okey okey. Belakang ada seorang pula kata aku memisahkan antara seorang suami dengan isteri dia. Waktu maknanya waktu tu iblis suka sangatlah, kerana ia telah dia satu kejayaan yang amat besar yang dibanggakan, kerana dapat apa memisahkan suami isteri. Kerana institusi perkahwinan ni adalah satu yang mulia, satu yang mulia. Apabila keluarga itu bahagia, anak pun jadi bahagia, anak bahagia, masyarakat bahagia, negara bahagia. Tetapi kalau berpisah suami isteri, makanya rosak daripada keluarga, anak-anak terbiar, masyarakat jadi rosak. Jadi benda tu ripple effect. Jadi kerana itu iblis sangat suka kalau dapat memisahkan suami isteri. Maka kerana itu dia akan kalau biasa-biasa itu dia akan perbisikkan, bagi isteri marah dekat suami, suami benci tengok isteri. Tetapi apabila melibatkan ilmu sihir ini, dia lagi banyaklah, kan. Jadi mungkin ada kebenarannya, iaitu kita lihat apabila ada orang dengki, maka dia pergi jumpa orang untuk bagi sihir supaya, contohnya lah girlfriend dia, kan, girlfriend dia kena tinggal, lepas tu kahwin dengan orang lain. So girlfriend dia pergi jumpa orang buat sihir, dan memang ada sihir untuk apa memisahkan antara suami dan isteri. Maka ini adalah sihir yang terawal. Sihir lepas itu macam-macam jenis lagi, tetapi diceritakan di sini jenis sihir yang terawal, yang memang dulu diajar, cara-cara untuk memisahkan antara suami dan isteri, kan. Baik. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma, dan tidaklah, hum mereka, ba tu adalah ba zaidah tambahan, dorina. Dorina. Dori ni adalah maknanya dorina adalah maksudnya mudarat-mudarat. Mudarat-mudarat. Darurah. Macam darurah tu, kan. Maksudnya menyakiti, menyusahkan. Iaitu kalau darurat tu waktu susah, waktu penyakit banyak, waktu kematian banyak. Jadi benda-benda yang kita tak suka, benda-benda yang menyebabkan kehancuran, benda-benda menyebabkan kesusahan. Jadi dia besarlah, dorina. Maksudnya dalam bentuk apa, isim jamak. Dalam bentuk isim jamak, iaitu mudarat-mudarat. Wa ma hum bidarrina bihi, dan tidaklah mereka memudaratkan, memberi mudarat-mudarat dengan bihi, dengannya, min ahadin, daripada sesuatu pun, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Melainkan dengan izin Allah. Maka di sini Allah nak menceritakan bahawa benda itu terjadi dengan izin Allah. Di sini kita kena bezakan izin dengan redha. Memang kalaulah Allah tidak izinkan sihir itu terjadi, maka ia tidak akan terjadi. Tetapi Allah izinkan. Sebab manusia nak benda ni adalah ujian, kan? Ujian. Kita mungkin ada orang mungkin kata, alah kalau benda tu salah, kenapa Tuhan bagi jadi? Ujian. Macam Allah tak bagi kita makan babi. Tapi babi ada pula. Sedap pula tu, kan? Orang yang makan babi memang tahu babi itu sedap. Kan? Lagi sedap dari ayam, lagi sedap daripada kambing. Kan? Daging itu memang apa, cair dalam mulut, orang kata. Sedap sangat. Tetapi Allah izinkan, tetapi Allah tidak redha. Kan? Allah bagi benda itu terjadi. Kan? Tetapi dia sebagai ujian kepada manusia. Dan ramai yang tertipu apabila dengan ujian ini, apabila mereka lihat benda itu jadi. Jadi mereka sangka macam, benda ni jadi, maka baguslah buat benda ni. Tidak. Kan? Jadi kena bezakan antara izin dan juga keredaan.
Jadi wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah, dan tidaklah mereka dapat memudaratkan dengannya seorang pun melainkan dengan izin Allah. Wa yata'allamuna, dan mereka belajar. Sama juga yata'allamuna tadi dekat atas, yata'allamuna, dan mereka belajar apa yang yadurruhum wala yanfa'uhum. Yadurruhum wala yanfa'uhum. Yadurru tu daripada kata dasar dorina juga tu, memudaratkan. Maksudnya memudaratkan, dan tidaklah mereka memudaratkan. Yadurru, dia memudaratkan. Wa yata'allamuna, dan mereka belajar apa yang ia memudaratkan, daripada kata dasar ke atas sama tadi, memudaratkan mereka, iaitu perbuatan sihir itu dia ingat dia memudaratkan orang, pisahkan orang, bagi orang sakit, bagi orang berpisah, bagi orang susah hati, bagi orang mati. Tetapi Allah nak bagi tahu hakikatnya adalah apa yang mereka belajar itu adalah apa yang memudaratkan mereka. Wala yanfa'uhum, wala, dan tidaklah, yanfa'uhum, memberi manfaat. Daripada nafa'a itu, daripada kata dasar nafa'a jadi manfa'a, manfaat. Jadi ini pun kita dah lihat banyak kata-kata yang kata ini adalah kata dasar. Betul-betul lain nanti kita akan jumpa tanfa'u, manafi'un, naf'i, naf'an. Benda-benda ni akan kita jumpa. Tapi ini yanfa'u, ia memberi untung, ia memberi manfaat. Jadi oleh kerana itu Allah kata wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan tidaklah mereka dan mereka belajar apa yang memudaratkan mereka dan tidak memanfaatkan mereka. Kita ni kalau kita buat sesuatu, mesti kita nak buat benda yang memanfaatkan kita, bukannya benda yang menyusahkan kita. Tetapi mereka ini, oleh kerana mereka ini telah ditipu oleh syaitan, maka mereka telah belajar benda-benda yang tak memanfaatkan mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Susah naik atas bawah, naik atas bawah. Macam mana nak buat? Walaqad, dan telah pasti, dan telah pasti. Alimu, mereka belajar. Alimu, mereka belajar. Mereka telah belajar. Walaqad alimu, dan pasti mereka telah belajar. La laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu laman ishtarahu. Sekejap betul ke ejaan ni? Okey. Walaqad alimu, dan pasti mereka telah belajar. La man, la tu pasti, man sesiapa, ishtarahu, mereka membelinya, dan maknanya mereka dah tahu dah siapa yang membeli benda tu, yang menukar benda itu. Tukar ilmu yang baik dengan ilmu yang buruk. Ma lahu, tidaklah baginya di akhirat min khalaq, sebarang bahagian pun. Jadi alimu bermaksud panjang. Alimu maksud mereka telah mempelajari, daripada kata dasar alimu. Alama, ilmu, mereka telah mempelajari. Kalau tadi ya ta'allamuna, mereka mempelajari. Alimu, mereka telah mempelajari, dalam bentuk fi'il madhi. Khalaq adalah bahagian. Khalaq adalah bahagian, iaitu daripada kata dasar khalaqa, yang bermaksud mengkadarkan sesuatu. Maknanya kadar lah, kadar. Dan dia juga digunakan untuk khalaqa, menjadikan sesuatu kan. Kita belajar khaliq, makhluk. Itu adalah khalaqa. Tetapi dalam bentuk ini khalaq. Khalaq maknanya bahagian. Bahagian. Khalaq. Dipanjangkan belam itu menjadi bahagian. Walaqad alimu, maka ayat itu berbunyi walaqad alimu
walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Alimu ni sorry, alimu ni telah mengetahui. Telah mengetahui. Walaqad alimu laman ishtara, saya tulis apa tadi ya? Tadi mempelajari. Betulnya mengetahui. Mengetahui kan. Mereka telah tahu, alim, alim mengetahui. Kejap saya cek kejap. Mengetahui. Kejap saya betulkan. Ustaz, maksud Mereka telah mengetahui. membeli di sini maksud beli dunia dengan akhirat. Macam menjual dunia kita, ini apa ya? Menjual akhirat kita, membeli dunia. Ya, Ini betul. maksud beli kat sini. Okay. Maknanya mereka tu dah tahu dah. Maknanya benda ni bukan benda yang baru. Maknanya kasih. Maknanya orang-orang Yahudi ni dah tahu bahawa benda itu adalah salah. Sebab apa dia tahu salah? Sebab dah diajarkan oleh Harut dan Marut tu. Kalau buat macam ini salah. Kalau buat benda salah, sorry, saya dah betulkan dalam nota. Mereka telah mengetahui. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Iaitu mereka telah mengetahui sesiapa yang menukarnya tidaklah ada bagi mereka di akhirat itu sebarang bahagian pun. Maknanya tidak ada bahagian daripada pahala. Tidak ada bahagian daripada syurga. Mereka itu pasti tidak akan dapat masuk syurga. Kerana kita tahu kan sifat Yahudi ni dia tahu tetapi degil. Mereka tahu mana-mana yang salah tetapi mereka degil. Jadi mereka bagi berbagai-bagai alasan. Contohnya mereka ada ilmu bahawa riba tu haram. Riba tu haram, tetapi mereka ubah hukum haram bagi kita, tetapi tak salah untuk kita bagi kepada orang lain. Kenakan riba kepada orang lain. Sebab itulah bank-bank yang mengamalkan riba dalam dunia ni yang terawalnya dibuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka ni bukan tak tahu apa halal haram, tetapi mereka telah ubah, mereka telah menipu, mereka telah degil, mereka pusing-pusing. Maka Allah kata walabi sama syarau bihi anfusahum. Dan amat buruklah. Bi'sa buruk, la itu amat, dan amat buruklah apa syarau pertukaran mereka itu dengannya anfusahum bagi diri-diri mereka. Maksudnya apa yang mereka tukar itu adalah buruk bagi diri mereka, iaitu akan menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Syarau itu perkataan terakhir dalam ayat ini, syarau. Syarau itulah beli, tukar. Dia boleh beli, boleh jual, boleh tukar, boleh. Sebab dia melibatkan apa, beli, jual, tukar. Beli, jual, tukar. Sebab dia melibatkan pertukaran, barter system. Jadi habis ayat 102. Ada soalan 102? Assalamualaikum Ustaz. Yang min ahadin tu apa ya? Min ahadin ila bismillah. Maksudnya min Min? dari ahadin seorang. Literal. Oh, ahadin. Seorang, satu. Jadi maksudnya tidaklah mereka akan mengudarakan walau seorang pun. Bahasa kita bila tukar jadi walau seorang pun. Min ahadin dari satu. Min ahadin dari satu. Tetapi dia majubannya
dia tidak akan memudaratkan dengannya walau seorang pun, melainkan dengan izin Allah. Kena terjemah Okey, okey. baru dia. Okey Okey, lagi? Ustaz. Sama-sama. Okey, kita kalau tak ada kita sambung kepada ayat 103. Ustaz boleh baca balik terjemahan dia from dari Paya Tak Lama. Mana? Waya ta'lamu. Paya Tak Lama, the whole ayat. Daripada sini yang tanda ni, waya ta'lamu. Hmm. Dan mereka belajar apa yang memudaratkan mereka dan tidak memanfaatkan mereka. Dan pasti mereka telah mengetahui sesiapa yang menukarnya tidaklah bagi mereka di akhirat nanti sebarang bahagian pun. Min khalaq, sebarang bahagian pun. Maknanya mereka tak akan dapat apa-apa. Okay. Dan amat buruklah apa yang mereka tukarkan dengannya untuk diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Okey, dapat dah Jazakallah. Jazakallah khair. Baik. Ayat 103 adalah sambungan kepada ayat 102. Maka Allah berfirman, menyambung kepada mereka, mengulangkan. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Jadi ada satu perkataan saja, mathubatun. Dia masuk pulangan, pahala ataupun balasan yang baik. Jadi daripada kata dasar thawb, thawauba, yang bermaksud memulangkan, ya, iaitu kerana perbuatan baik Allah pulangkan dengan benda yang baik juga di akhirat kelak. Jadi membayar balik adalah seperti kita bagi pinjaman dan kemudian iaitu pinjaman, kita memberi pinjaman itu adalah dengan kita melakukan amal-amal soleh, maka Allah akan bayar balik dengan beri pahala. La mathu, la ni adalah penekanan pasti. Walau annahum, dan jikalau adalah mereka, maksudnya jikalaulah mereka amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Takwa dua maksud, fizikal dan juga batin. Daripada segi fizikal kita jaga hukum, daripada segi batin kita takut kepada Allah. Jadi dia relate lah, bila kita takut kita akan jaga hukum. Wattaqau, maknanya mereka bertakwa. Lamathubatun, pasti pahala, min indillah, daripada sisi Allah, khairun, lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Jadi Allah mengingatkan balik. Allah maknanya menyambung baliklah, cerita balik. Maknanya atas tu Allah marah mereka kerana Allah bagi tahu nasihat, kalaulah mereka itu beriman dan bertakwa, pastilah mereka akan dapat pahala. Padahal pahala itu lebih baik di sisi Allah daripada apa yang mereka dapat dekat dunia itu. Kerana buat sihir ni macam hebat kan. Boleh kacau orang, boleh buat orang sakit, boleh buat orang mati. Jadi sihir ni, jadi ayat-ayat ini, dua ayat ini mengajarkan kepada kita sihir ini akan ada zaman berzaman. Memang akan ada orang yang mengamalkan sihir. Dekat negara Arab pun ada, dekat negara ini pun ada, dekat Indonesia lagilah banyak. Orang yang buat sihir tu akan ada saja kerana dia boleh buat duit. Orang datang, kita tengok. Memang betul orang dalam filem kita tengok kan, pergi jumpa Tok Bomo dekat dalam hutan. Tok Bomo tu duduk kan, rambutnya panjang. Itu adalah ahli-ahli sihir lah. Nama macam-macam lah. Tok Bomo, Tok Pandai, Tok Pekong, Tok itu, Tok ini. Tetapi apa yang mereka lakukan tu adalah sihir. Dan dia adalah salah, amat berdosa, dan hukumnya adalah hukum bunuh. Hukum bunuh. Zaman dahulu, zaman sahabat. Nama dia apa? Lupa nama dia. Orang buat pertunjukan. Orang buat pertunjukan dekat khalayak ramai. Dia potong kepala anak dia.
Salah satu daripada sihir yang terawal, kan, yang apa, orang-orang belajar sihir, dia akan belajar macam mana nak potong. Dia akan cabut kepala ayam, sambung balik. Cabut kepala ayam, sambung balik. Kan. Jadi orang tu potong kepala anak dia, sambung balik. Sihir lah, dia buat pertunjukan. Jadi seorang sahabat ni, saya lupa nama dia, dulu ingat. Kan. Dia pun turun pancung kepala orang tu. Dalam orang ramai. Lepas tu dia kata, biar dia sambung balik kepala dia. Kan. Kerana memang mengamalkan sihir ni hukumnya bunuh. Kan. Dulu ada dalam sejarah, ada zaman Umar ada yang kena bunuh. Zaman Aisyah dia punya pembantu pun ada mengamalkan sihir, maka kena bunuh. Hukum dia memang hukum bunuh. Tetapi dekat Malaysia ni tak adalah hukum tu, kita tak amalkan hukum hudud kan. Dan macam saya kata minggu lepas, percubaan untuk memasukkan sihir di dalam undang-undang Malaysia. Polis cuba nak masukkan tetapi tak berjaya lagi. Maka berleluasalah orang mengamalkan sihir, memporak-perandakan kehidupan orang lain. Cuma kita kena berhati-hati lah. Orang bukan Islam pun ada amal sihir. Orang bukan Islam lagi banyak. Orang Islam pun ada juga. Orang bukan Islam ni apabila dia nak kenakan sihir kepada orang Islam, dia payah. Ada satu interview tu dia tunjuk, ada satu video tu dia ceritakan, dia orang Rusia kot. Dia orang interview dia kata, siapa yang paling susah aku nak sihir? Dia kata orang Islam aku susah nak sihir. Sebab dia nak sihir tu, dia macam ada protection, di sekeliling orang tu, tak boleh aku nak sihir dia. Iaitu apabila kita mengamalkan doa-doa, kita jaga solat, semua-semua, kita ada protection lah, kerana malaikat akan jaga kita. Malaikat kita ada depan dan belakang yang akan jaga kita daripada sihir-sihir ni. Dan Nabi Muhammad pun ada sebut hadis, makan 7 biji kurma ajwah setiap hari, makanya pada hari itu dia akan terpelihara daripada sihir. Jadi perkara-perkara itu menceritakan bagaimana orang buat sihir, bagaimana nak menyelamatkan diri pada sihir, dan kemudian nak mengubati daripada sihir. Kerana Rasulullah pun pernah kena sihir. Rasulullah pernah kena sihir, di mana disebut dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Maknanya memang sahih lah. Walaupun ada orang jahil menidakkannya. Mereka kata, macam mana Nabi boleh kena sihir? Nabi kena sihir adalah ujian bagi baginda, adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa memang sihir itu benar-benar terjadi. Kerana apabila kita belajar, Nabi pun kena sihir. Maksudnya sihir itu adalah benar. Kalau cerita orang lain tu, dia tak besar sangat cerita tu. Tetapi apabila kena kepada Nabi, maka ia adalah satu yang besar. Maka diceritakan bagaimana Nabi mengubati sihir baginda. Iaitu dengan mu'awizatain. Iaitu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Maka baca ayat itu. Maka itu adalah ayat untuk menyembuh dan juga ayat protection. Kita baca ayat itu setiap kali lepas kita solat. Kemudian kita baca ayat itu, surah itu, setiap kali kita nak tidur. Yang sapu dekat tangan tu kan. So itu adalah protection kita daripada benda-benda yang jahat. Kerana surah Al-Falaq itu adalah surah protection kepada kita. Surah protection untuk daripada ahli sihir, daripada kegelapan malam, daripada binatang-binatang. Itu surah protection, doa kita. Baik. Ada masa lagi, ayat 104. 3. 104 ni. 103 dah. Oh dah. Okey. 103 satu kalimah baru saja, mufradat baru. 104 ada 3 mufradat baru. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Iaitu cerita satu lagi sifat orang Yahudi ni, bermain kata-kata. Jadi Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman. Baik, ditujukan kepada siapa? Kita. Para sahabat pada waktu itu. Sahabat pada waktu itu, direct kepada mereka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina. La ni la apa? Larang. Larang. La nafi ke la nahi?
Nafi. Nafi. Nafi ke nahi? Nahi. Nahi lah. Nahi. Tengok cerita ni. Okey, Jangan. Jangan. Tengok yang cerita Hindustan. Nahi. Jangan. Maknanya jangan. Maksudnya dia bukan tidak tetapi jangan. Jangan. Taqulu. Apa dia? Siapa boleh tahu? Berkata. Kata. Kalian kamu berkata. berkata. Kamu berkata. Kamu berkata. Ataupun kalian berkata. Kan? Kamu berkata. Dalam fi'il mudhari' majzum jamak. Fi'il mudhari' kita tahu adalah masa sekarang. Majzum itu apabila dia mati kat hujung tu. Taqulu, takul, takrab. Taqulu itu majzum. Jadi maksudnya dia jamak lah. Majzum jamak. Apabila selepas la tu nafi tu dia mesti mati. Nun tu. Ha. Nun. Bukan nun, hilang. mana ada nun? Nun gugur. Oh, nun gugur. Yes, nun gugur. Kan? Ha. Daripada taquluna jadi taqulu. Kan? Baik. Jadi la taqulu, jangan kalian berkata ra'ina. Na tu kami. Ra'i. Kan? Ra'i adalah lihatlah. Ra'in. Daripada ra'in. La taqulu ra'ina. Daripada ni fi'il amar. Lihatlah. Ra'ina, lihatlah kepada kami. Daripada kata ra'in dia yang maksudnya merenung. Merenung. Kalimah, jadi kalimah riya', ru'yah dia ambil daripada kata dasar ini. Ada satu hadis ni, kullu isanin, kullu nafsin ra'inin. Kullu nafsin ra'inin wa kullu ra'inin mas'ulati an ra'yatihi. Maknanya setiap manusia tu adalah pengembala. Maknanya sebab orang gembala tu kerja dia tengok je binatang dia nak jaga kan. Setiap manusia adalah pengembala, dan setiap pengembala akan ditanya tentang akan binatang gembalaan dia. Maksudnya adalah setiap manusia ni ada tanggungjawab dia. Dan kita akan ditanya tentang tanggungjawab kita. Iaitu kita ni bapa, jadi seorang bapa itu satu keluarga dia katanya tanggungjawab dia. Seorang ibu juga adalah pemimpin kepada anak-anak dia. Akan ditanya tentang pemimpin. Akan ditanya tentang bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Kullu nafsin ra'inin wa kullu ra'inin mas'ulatun an ra'yatihi. Jadi di dalam ayat ni dia ambil kata pada asalnya itu merenung. Lihat boleh, merenung boleh. Jadi Allah memberi nasihat kepada para sahabat, la taqulu ra'ina, jangan kata lihat kepada kami. Maksudnya adalah cerita dia adalah apabila para sahabat bersama dengan Nabi, apabila mereka nak mendapat kepayatan Nabi, kan? Macam kita lah kat kelas kita angkat tangan kan, cikgu, kan? Jadi mereka akan berkata ra'ina, kan? Lihat kepada kami sebab nak panggil Nabi untuk mungkin dia ada tanya soalan ke kan. Jadi Allah larang. Wa qulu unzurna wasma'u. Wa qulu unzurna, tetapi kamu katalah. Wa qulu. Qulu, kamu katalah. Fi'il amar juga kan. Unzurna, lihatlah kepada kami. Lihat juga. Wasma'u, dan kamu dengarlah. Maknanya Allah SWT tukar daripada ra'in kepada unzur. Unzur maksud lihatlah. Sama juga. Maksud melihat, merenung, memikirkan. Akan tetapi ada beza antara dua kata-kata ini. Iaitu satu tu adalah dia ada membawa maksud lain. Membawa maksud lain iaitu kalau unzur tu dia melihat sahaja. Tetapi ra'ina itu di dalam bahasa Hebrew, dia maksud lain. Dia maksud lain iaitu yang perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk. Hari itu kita dah belajar dah bagaimana mereka tukar perkataan, maksudnya bila nak masuk dalam Baitul Maqdis itu kena sebut apa? Apa ayat tu? Wadkhulul baba sujada wa qul wadkhulul baba sujada Hittatun. Hittatun.
Hittah. Jadi mereka ubah jadi hintah. Mereka ubah jadi hittah, maknanya gandum. Hittatun tu adalah untuk apa, minta pengampunan. Tetapi mereka juga hintah, maksudnya gandum. Jadi mereka bermain-main dengan kata-kata. Kan? Jadi mereka ajar kepada para sahabat. Kan? Mereka juga yang ajar kalimah ru'ina ni. Kan? Aku kata macam ni. Panggil dia macam ni. Kan? Supaya dalam sambil masa yang sama mereka gelak-gelak. Mereka gelak-gelak kata, dia orang gunakan bahasa, dia orang kutuk Nabi. Kerana dia makna yang buruk di dalam bahasa mereka. Kan? Dalam bahasa mereka buruk kan. Macam kadang-kadang ada bahasa Indonesia elok je. Tapi bahasa kita jadi buruk kan. Saya nak sebut pun segan. Kan? Maksudnya memerlukan. Memerlukan ada bahasa Indonesia kan. Ada satu bahasa Indonesia buruk pada dia okey, tetapi kepada kita buruk maksudnya. Kerana satu-satu kalimah itu kadang-kadang menjadi buruk dalam bahasa lain. Boleh faham? Jadi Allah tak bagi lagi para sahabat untuk menggunakan kalimah itu. Kan? Maksudnya tukar perkataan itu. Sebaliknya kamu katalah unzurna. Lihatlah kepada kami. Kerana perkataan itu tidak boleh disalahgunakan oleh orang Yahudi. Jadi ra'ina ini adalah apa nama, atas nasihat orang Yahudi juga. Jadi orang Yahudi ni bukanlah orang yang kita boleh ambil sebagai penasihat. Kan? Mereka ni akan merosakkan orang Islam. Kan? Mereka ni akan merosakkan orang Islam. Sebaliknya katakan waqulun zurna wasma'u. Sebaliknya katalah, lihatlah wahai Rasulullah, lihatlah kepada kami. Dan selepas minta Nabi lihat, dengarlah apa nasihat yang dia bagikan kepada mereka. Walil kafirina azabun alim. Apa maksud dia? Bagi orang Dan kafir bagi orang-orang yang ingkar azab yang pedih. Azab yang pedih kan. Okey, ada soalan ke ayat 104? 4. Ada ke soalan? Okay. Ada 105 lagi. Okey. 104 ada soalan? Tak ada soalan, kita sambung, kita cuba habiskan ayat 105, habiskan buku surat ni. Jadi Allah ceritakan apa keinginan orang Yahudi tu. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Yawaddu ni dah belajar ke? Dah. Kejap saya tengok Ma yawaddu wadada. Okey, dalam ayat 96. Dalam ayat 96. Okey. Ma yawaddul ladina kafaru. Apa maksud dia? Ma yawaddul ladina kafaru. Tidaklah ia menginginkan. Sambung je, tak payah kata ia tu kan. Maknanya kita sambung bahasa kita. Ma yawaddul ladina kafaru. Apa dia? Tidaklah orang-orang kafir menginginkan. Okey, betul. Macam tu betul. Kita tak payah nak satu persatu. Tidaklah orang-orang kafir tu inginkan. Tapi orang kafir mana? Min ahlil kitab. Apa dia? Min ahlil kitab. Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani. Walal musyrikin. Dan orang-orang musyrikin. Kan? Ahli itu adalah golongan. Kita pun dah boleh agak lah digunakan dalam bahasa kita. Orang-orang yang dikaitkan dengan sesuatu. Jadi mereka itu dipanggil dengan ahlil kitab. Kadang-kadang ahlil kitab, kadang utul kitab, kadang-kadang apa dipanggil Bani Israel. Jadi semua itu adalah mempunyai makna yang orang yang sama. Bani Israel lah sama, ahlil kitab pun sama, utul kitab pun sama. Jadi kalau dikatakan Bani Israel, itu menceritakan mereka tentang keturunan mereka. Mereka ni adalah anak-anak Bani Israel, keturunan mereka, bangsa mereka. Macam kita orang Melayu, mereka Bani Israel. Apabila dikatakan utul kitab adalah untuk hina mereka, iaitu kerana mereka ini dah dibagikan dengan kitab. Ahlil kitab pula menceritakan bagaimana mereka ini orang-orang yang ada kitab. Kalau utul kitab itu mereka diberi kitab, tetapi mereka itu telah meninggalkan kitab mereka. Ahlil kitab ini nak menunjukkan bahawa mereka itu orang yang tahu tentang kitab. Mereka tahu ahlil kitab. Sampai sekarang digunakan kalimah ahlil kitab itu.
kan? Tetapi menjadi khilaf lah di kalangan ulama. Ahli kitab ni macam mana? Kerana ahli kitab ni melibatkan hukum kan? Kita boleh kahwin dengan orang lelaki boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Orang perempuan tak boleh kahwin dengan lelaki kitab. Dia terbalik tak? Hanya orang lelaki saja boleh kahwin dengan wanita kitab, wanita ahli kitab. Kita juga boleh makan sembelihan mereka. Kan? Orang kafir kita tak boleh nak makan sembelihan mereka. Tetapi kalau bersembelih oleh ahli kitab boleh makan pula. Kan? Kerana kita ada hubungan dengan mereka, Tuhan yang sama asalnya. Syariat pun lebih kurang sama. Kan? Jadi menjadi isu daripada segi fiqh, boleh ke makan. Kan? Boleh ke makan. Sekarang ni boleh ke kahwin lagi dengan ahli kitab. Ataupun sekarang ni boleh ke kahwin lagi boleh ke makan sembelihan mereka, iaitu adalah perbincangan yang panjang di dalam fiqh. Kan? Fiqh semasa. Kan? Jadi kalau kita pegang pendapat yang boleh makan sembelihan ahli kitab, senanglah kita pergi ke Eropah sana tu. Kita pergi negara-negara Eropah tu, bolehlah makan steak diorang. Kalau tak campur dengan Arab, bolehlah makan. Tapi ada orang yang tak pegang kata itu ahli kitab dulu, bukan ahli kitab sekarang. Tetapi ahli kitab, dia kata ahli kitab dulu pegang kitab mereka, ahli kitab sekarang dah tak pegang kitab mereka. Which is satu pendapat yang salah lah, kerana ahli kitab zaman Nabi tu pun dah ubah dah kitab mereka. Tetapi mereka tetap digelar ahli kitab juga. Jadi kalau ahli kitab sekarang ni telah ubah kitab mereka, ahli kitab dulu pun dah ubah kitab mereka. Panjang punya cerita lah. Panjang punya cerita. Jadi khilaf. Jadi kita kalau nak selamat, kita tak makanlah sembelihan mereka, dan kita tak payahlah kahwin dengan wanita-wanita mereka. Sampai Saidina Umar zaman dia diharamkan lelaki Arab, diharamkan lelaki Muslim mengahwini ahli kitab pada waktu tu. Sebab ramai orang lelaki pergi cari wanita-wanita Eropah, yang mata biru, rambut blond, sampai Tapi dah kahwin dia convert lah Ustaz. tak Isteri semestinya. dia convert. No Tak need, payah. no need convert. Oh, no wonder dekat Malaysia masih banyak Dekat Indonesia ada banyak mangsa Indonesia dia orang karut sikit. kahwin. Indonesia karut sikit, saya tak berani kata. Kalau dia Oh, lelaki Muslim saja boleh kahwin wanita kitab. Tetapi terbalik tak boleh. Dia orang terbalik pun boleh. Perempuan Muslim kahwin dengan lelaki ahli kitab, tu tak boleh, haram. Dan kemudian mereka kahwin dengan apa nama orang Hindu pun boleh, kan? Dia kahwin jamak, kan? Dan kemudiannya the definition of the ahli kitab tu siapa pula? Definition of ada ahli kitab. Adakah Cina masuk Kristian ahli kitab? Cina dia masuk Kristian ahli kitab ke tak? Tak. Dia mesti dia keturunan ahli kitab ini adalah keturunan macam sekarang ni bangsa Eropah tu lah. Maknanya keturunan Bani Israel. Kan? Ahli Jadi kitab tu yelah Ustaz, bukan orang perempuan lah. macam mana? Kiranya yang boleh berkahwin dengan orang ahli kitab tu orang lelaki sajalah, bukan orang perempuan Yes. lah. Yes. Orang lelaki saja yang boleh mengahwini wanita ahli kitab. Kerana orang lelaki ni mengawal keluarga dia, supaya tidaklah isterinya itu menentukan, kalau anak menentukan agama anak dia, agama anak tetap Islam. Dan kemudiannya orang lelaki itu boleh menasihati isteri dia. Isteri tak boleh menasihati lelaki, kan, secara normal lah. Secara normal tak boleh, perempuan ni ikut saja. Jadi mungkinlah wanita itu apabila melihat keindahan Islam, dia masuk Islam. Dia tak semestinya masuk Islam, dia boleh sampai mati pun tak masuk agama Islam, tetap sebagai ahli kitab. Tak apa. Tetapi orang lelaki itu mestilah didik isterinya itu supaya mudah-mudahan dia boleh masuk dalam agama Islam. Zaman sekarang paling akhir sekali yang saya tengok, kita tengok Yasir Arafat. Ingat Yasir Arafat? Yasir Arafat tu dia kahwin dengan siapa? Kristian kan? Yahudi. Oh ya.
Dia punya sekretari kan, sekretari dia Nuha ke apa nama dia kan. Itu orang Yahudi tu, dia kahwin dengan orang Yahudi, isteri Yasir Arafat kan. Tak masuk Islam perempuan tu ni. Jadi ahli itu adalah yang dikaitkan dengan sesuatu, jadi dikaitkan dengan kitab. Ahli kitab kerana mereka itu orang-orang yang ada kitab. Walal musyrikin, semua orang pun tahulah musyrikin ini adalah orang-orang yang musyrik ya. Iaitu dalam ayat ini bermaksudnya apa nama orang-orang musyrik musyrik Mekah lah, musyrik Mekah. Musyrik Mekah. Pada waktu itu, tetapi dia boleh, kerana yang waddu tu adalah dalam bentuk fi'il mudhari', maksudnya dulu dan sekarang pun mereka tidak akan suka kepada kita. Tidaklah mereka itu suka. Tidaklah mereka itu suka. Siapa yang tak suka? Alladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Maksudnya orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin itu tak suka, tak ingin. Tak ingin apa? Musyrikin itu daripada kata syaraka lah. Syaraka, asyraku, mereka telah melakukan syirik. Musyrikin, orang-orang musyrik. Ini boleh agak lah, musyrikin. Tak payah panjang-panjang lah kat situ, semuanya dah tahu dah. Apa yang mereka suka? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Akan yunazzila. Yunazzila bermaksudnya diturunkan. Ia diturunkan, yunazzila. Dan fi'il mudhari' mabni majhul, maksudnya dah bentuk pasif. Diturunkan, bukan menurunkan tetapi diturunkan. Daripada kata dasar nazala, kita dah banyak jumpa dah. Unzila, anzala, nazzala, yunazzila. Sekarang ni yunazzila. Yunazzila. Yunazzala. Yunzila dia menurunkan, yunazzila ia diturunkan. Maknanya dalam bentuk pasif. Ayunazzila alaikum, ke atas kalian, min khairin, dari apa-apa saja kebaikan, min rabbikum, daripada Tuhan kalian. Maksudnya mereka tak suka orang Islam ini dapat apa-apa kebaikan pun. Benci sangat mereka kepada orang Islam. Orang Yahudi apabila lihat Nabi Muhammad dapat wahyu, marah mereka. Kenapa orang Arab dapat wahyu? Orang musyrikin pun tak suka apabila Nabi Muhammad dapat wahyu. Kenapa bagi kat Muhammad? Kenapa tak bagi? Dalam ayat lain dia bagi tahu kepada dua orang pemimpin yang lain yang ada kedudukan. Jadi mereka tak suka kebaikan diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga ke orang Islam. Tetapi Allah kata wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha yakhtassu. Yakhtassu bermaksud dia memilih. Dia memilih. Daripada kata dasar khasasa, memilih seseorang dari ramai orang. Maknanya khususkan. Kalimah khusus, kalimah khas ambil di sini. Maksudnya Allah yang memilih, yang menentukan sendiri. Allah yang pilih. Ia adalah prerogatif Allah. Allah yang mempunyai hak untuk memilih siapa yang dia nak pilih. Jadi dia dah pilih Nabi Muhammad untuk dapat wahyu. Dia dah pilih seorang lelaki daripada bangsa Arab untuk dapat wahyu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Dan Allah telah memilih dengan rahmatnya untuk beri rahmat. Bi rahmatihi, untuk beri rahmat. The translation dia adalah dengan rahmatnya. Maknanya untuk beri rahmatnya. May yasha, sesiapa saja yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan adalah Allah, dan Allah memiliki kurnia yang agung. Dzu, Dzu maksud pemilik ataupun mempunyai. Jadi kita lihat orang nama Zul, Zul daripada Zul lah. Macam Zulqarnain. Qarni maksudnya tanduk, Qarnain dua tanduk, Zul mempunyai. Jadi perkataan Zulqarnain itu mempunyai dua tanduk. Iskandar Zulkarnain kan, kisah di dalam surah Kahfi itu. Jadi macam Zil Qurba yang mempunyai kekerabatan, yang mempunyai kedekatan. Qarib itu dekat. Maknanya ahli keluarga kita. Zil Qurba. Dzu itu pemiliklah mempunyai. Jadi Allah memiliki kurniaan yang agung, kurniaan agung. Boleh? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Dan tidaklah berkehendak orang-orang kafir, dan tidaklah suka orang-orang kafir daripada ahli kitab dan juga orang musyrikin.
akan diturunkan kepada kalian daripada kebaikan daripada Tuhan kalian. Wallah, dan Allah memilih dengan rahmatnya sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah mempunyai kurniaan yang agung. Jadi Allah nak kata di sini adalah Allah dah pilihlah sesiapa yang dia nak buat. Kerana nak ceritakan ketidaksukaannya orang-orang Yahudi dan juga orang musyrik Mekah itu apabila diturunkan wahyu dan juga wahyu kepada Nabi Muhammad, dan juga diberikan kepada golongan-golongan para sahabat pada waktu itu. Itulah. Baik, habis satu muka pada hari ini. Ada soalan ke? Makna mana-mana? Ustaz yang ahli kitab tu, kalau Ustaz cakap ahli kitab orang yang mempunyai kitab. Jadi kita yang ada Quran ni tak categorize as ahli kitab, Ustaz. Ada juga yang buat macam tu, kan? Tetapi sebenarnya dia ahli kitab ni dia ada istilah khas. Istilah khas adalah merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Dia sudah menjadi istilah yang khas yang merujuk kepada Yahudi dan juga Nasara. Kalau nak baca soalan, kalau nak baca ayat ni mengikut keadaan sekarang, boleh ke Ustaz ada follow kelas tadabbur, kata setiap ayat tuju pada diri sendiri dulu. Kena tengok kepada kesesuaian ayat lah. Jadi saya tak faham maksud Badrul Azhar ni. Contohnya apa Badrul? Badrul Azhar apa contohnya? Ayat yang mana Badrul Azhar? Saya tak faham soalan. Badrul Azhar, dengar tak? Apa maksud soalannya? Okey, silakan soalan. Saya tak faham soalan awak tu. Contoh ayat mana? Tak dengar lah, tak clear. Orang-orang yang kafir. Macam kita nak guna ayat ni untuk diri sendiri. alamak, pecah lah suara Badrul ni. Allah, tak dengar. Siapa yang dengar suara Badrul boleh tolong ni, tolong ni. Tak clear, Ustaz. Memang tak Tak clear. dengar juga. Tak berapa dengar. Ayat ni tujukan pada orang kafir. Yang mana? Tapi bila dia belajar tadabbur kan semua ayat ditujukan untuk kita. Tapi boleh ayat ni kan yang ayat yang tadi Ustaz baru baca ni lah 105 kot. Is it? Sebab ditujukan pada orang kafir kan. So applicable ke untuk kita? Sebab ayat-ayat Al-Quran kan memang untuk kita. Mana yang kena dengan kita lah. Mana yang kena dengan kita. Jadi kesesuaian dia macam ni. Ayat ni bagi tahu kepada kita asalnya orang Yahudi dulu dan orang musyrikin dahulu tak suka kita dapat kebaikan. Zaman dulu, zaman dulu, cerita pada zaman dulu. Kita dah faham dah, kita dah belajar dah. Keadaan sekarang macam mana? Adakah orang Yahudi suka dengan? Masih lagi mereka tak suka. Orang-orang musyrikin pun tak suka apabila berkembangnya orang Islam ni. Sebagaimana orang Yahudi dulu, orang musyrik dulu. Orang musyrik sekarang pun tak suka orang Islam dapat kebaikan. Jaki dia tengok orang Islam semakin ramai. Mereka tak suka. Jadi mereka melakukan berbagai-bagai perkara untuk menjatuhkan kita, untuk memburukkan kita. Yang itu cara pemahaman dia, pengajaran kepada kita. Boleh nampak? Boleh ke? Jelas. Jelas. Memang ayat Quran kebanyakannya memang ada pengajaran kepada kita. Applicable dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ditujukan kepada orang, kadang-kadang ditujukan kepada kita. Kadang-kadang ditujukan kepada orang menjadi pengajaran kepada kita. Kadang-kadang memang kena kat kita pun. Quran itu sebut sebiji-sebiji tentang kita. Tetapi dalam ayat macam 105 ni cerita tentang
cerita tentang orang tak suka kepada Islam, kan? Islam dulu dan Islam sekarang. Ayat 104 mengingatkan kepada pengajaran juga kepada kita, kan? Pengajaran kepada kita untuk kita tak ubahlah. Kita bahasa tu kita kena jaga. Jangan kita pandai-pandai kita nak ubah. Contoh ubah macam mana, kan? Contoh ubah bahasa. Di dalam mazhab apa? Mazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah, mereka tak terima ayat-ayat Quran yang mengatakan Allah di langit. Jadi mereka kata, sedangkan ayat sebut istawa, istawa, istawa sampai 7 kali disebut dalam Quran. Jadi mereka ubah perkataan itu, istawa bermaksud istaula. Istawa bermaksud istaula, menguasai. Jadi itu adalah mengubah-ubah kata-kata. Yang mengubah, tahzir dipanggil. Tahzir, mengubah kepada maksud yang lain. Sebab apabila kita ubah perkataan, dia jadi maksud yang lain. Jadi ada pengajaran juga kepada kita, kan, untuk kita menggunakan bahasa yang sesuai, kan. Macam saya juga cerita pada minggu lepas, cerita tentang selawat syifa. Selawat syifa. Selawat syifa itu daripada segi bahasa dia menceritakan bahawa Nabi yang menyembuhkan penyakit. Akan tetapi orang-orang yang mengamalkan selawat syifa tu kata bukan kami maksudkan Nabi yang menyembuhkan penyakit, tetapi bihi itu merujuk kepada selawat itu. Selawat itu, dengan berkat selawat itu menyembuhkan penyakit. Nampak dia punya ubah perkataan itu. Tetapi tak bolehlah macam itu, kan? Kerana apabila dibacakan selawat itu, kena ubah pula. Maksud bihi ni bukan kepada Nabi Muhammad, tetapi merujuk kepada selawat. Oh, okey, faham. Orang tu fahamlah, orang lain yang hanya amalkan selawat syifa tu hanya berdasarkan daripada teks, mereka akan faham iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad yang menyembuhkan. Nampak? Jadi perkataan-perkataan ini mempunyai makna yang berbeza-beza, maka kita kena berhati-hati dengan perkataan kita. Dia ada pengajaran dia. Bukan nak cerita, memang ayat Quran ni bukan cerita zaman itu saja. Quran ni bukan cerita sejarah, tetapi bagaimana kita nak serasikan dengan diri kita. Boleh? Okay, terima kasih atas soalan. Masa pun dah lama tamat. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan. Jazakallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz.